alaihi salam bertani, Nabi Ibrahim menjual pakaian, Nabi Nuh dan Nabi Zakaria adalah tukang kayu, Nabi Idris alaihi salam adalah seorang penjahit baju, Nabi Musa alaihi salam adalah pengembala, dan riwayat menyebutkan tidak ada nabi dan rasul melainkan mereka itu mengembala kambing sebagai suatu perusahaan. Kerana itulah Nabi Daud alaihi salam sendiri difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allamnahu san'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun, dan telah kami ajarkan kepada Nabi Daud untuk membuat baju besi untuk kamu sebagai memelihara kamu dalam peperanganmu, maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang paling unggul dalam memberi contoh kepada yang lain juga adalah seorang pengembala kambing di awalnya dan seorang peniaga yang sangat berjaya. Buat orang Kelantan mana berada di Kota Baru, anda kena dengar Radio IKIM di frekuensi 89.8 FM. Saya Amira Mamak Fauzi, pendengar setia Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bila kita bercakap tentang manusia, kita kena ingat, kita hendaklah fokus kepada insan itu dalam aspek yang rohnya. Sebab hari ini, dalam dunia hari ini, kekalutan hari ini yang kita banyak. Intipati agama itu adalah sesuatu yang baik. Jadi seharusnya kalaulah ada kepelbagaian pun, kepelbagaian itu harus ditangani dengan harmoni. Mengungkap persoalan kefahaman Islam dalam kehidupan. Anda mahukan lebih pencerahan? Tanyalah kami dalam Fas'aluna setiap hari Rabu jam 5.10 petang. Fas'aluna, tanyalah kami. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada para pendengar yang masih setia bersama kami di Radio City Kefahaman Islam Malaysia. Masih bersama Destinasi IKIM pada waktu ini bersama saya Mona Jasman dan juga Syafiq Salah. Alhamdulillah, selamat petang kepada anda. Syukur kita dapat lagi bertemu untuk siaran petang ini, edisi hari Rabu. Setiap hari Rabu kita ada rancangan Fas'aluna yang bermaksud tanyalah kami, dan kita nak jemput anda di awal ni untuk sama-sama terus ke laman Facebook IKIM FM dan boleh sama-sama tonton secara langsung kita di situ, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Dan untuk para pendengar Fas'aluna, tanyalah kami, masih bersama tetamu untuk petang ini bersama yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Syahran, pengarah Pusat Syariah, Undang-Undang dan Politik IKIM Syara. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar, Doktor? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat hari ini ya? Sihat, alhamdulillah. Syafiq dan Mona sihat? Baik, seadanya. Masya Allah. Kita sentiasa doakan kan, Doktor, semoga pandemik ni cepat-cepat berakhir. Amin. Dapat jumpa Doktor dekat konti ni. Amin. InsyaAllah. Amin. InsyaAllah. Doktor, terima kasih Doktor ruangkan masa lagi bersama kita petang ini. Dan kita berada rancangan Fas'aluna. Kita juga buka ruang peluang kepada anda untuk hantarkan soalan dan juga pertanyaan kepada kita. Ya, boleh hantarkan melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM. Jangan lupa juga ada email rancangan Fas'aluna fas@ikimfm.my. Betul. Jom kita nak buka tajuk untuk petang ini. Nak teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan tajuk bagaimana menghilangkan keraguan dalam hal agama. Dia ni macam dilema ke macam mana ni, Doktor? Iya. Kan? Untuk mukadimah ni silakan Doktor. Untuk kita nak tahu kepentingan untuk kita menghilangkan keraguan dalam agama ini. Silakan. Tafadhal, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran kerana masih lagi diberikan kesempatan, ruang, nikmat untuk kita bersama-sama lagi dalam rancangan Fas'aluna. Dan alhamdulillah hari ini kita nak berbicara tentang persoalan ini mungkin ada kaitan dengan yang saya bawa kedua minggu yang lalu berkaitan dengan keraguan ya. Kita sebut dahulu Mona dan Syafiq bahawa dalam kehidupan kita ni dia ada dua urusan. Pertama sekali ialah urusan umumnya lah, urusan keduniaan.
urusan seharian kita. Kita hidup, kita pergi kerja, kita pergi pasar, kita pergi Syafiq buat apa lagi? Main basikal kan, naik basikal. Hantar anak pergi rumah pengasuh. Hantar anak pengasuh, lupa pula sebab saya anak dah besar-besar. Kan? Itu urusan kita panggil urusan bukanlah keduniaan. Maksudnya urusan yang kita lakukan seharian kan. Ya, betul. Di situ kita katakan bahawa kalau kita nak bercakap tentang keraguan, ada ruang-ruang untuk keraguan itu kadang-kadang tinggi disebabkan oleh kita bermuamalah dengan pelbagai manusia, dan urusan-urusan kehidupan kita ini banyak juga yang kadang-kala melibatkan orang-orang yang kadang-kadang tidak begitu boleh dipercayai, yang mungkin ada niat-niat yang tidak baik. Jadi kita tak mudah untuk senang-senang percaya. Kita kena ada elemen tabayun di situ untuk melihat, memerhatikan, meneliti apa-apa yang kita dapat dan lain lagi. Tetapi di sana ada satu lagi urusan dalam kehidupan kita ini yang dipanggil urusan keagamaan. Urusan keagamaan. Yang ini macam kita punya akidah, kita punya ibadah kita punya akhlak. Ini hal-hal yang lebih khusus merujuk kepada hal-hal kita panggil keagamaan. Dan dalam hal ini saya sebutkan bahawa keraguan dalam hal ini keraguan amat perlu diminimumkan, dikurangkan. Kita tak boleh guna keraguan yang kita ragu pasal kehidupan duniawi kita itu kepada urusan keagamaan. Kerana apa? Kerana hal agama ini, agama Islam yang kita pegang ini merupakan agama yang berasaskan keyakinan. Berasaskan keyakinan. Itu penting untuk kita tegaskan. Sebab setengah orang dia tak kisah, dalam agama pun dia nak main ragu juga. Nabi pun saya nak ragu, Tuhan pun saya nak ragu. Jadi saya nak bermula dengan ragu dulu. Saya nak jadi ateis dulu, dia kata. Lepas tu barulah saya nak cari hujah satu persatu. Jadi saya rasa itu agak keliru kalau kita cakap macam tu. Kerana apa, Maulana Syafiq? Kerana hal-hal agama ini dia sudah mantap dari sudut asas dan sumbernya. Jadi ruang untuk ragu itu amat kurang sekali. Sebab itu dalam agama kita bercakap tentang keimanan, keimanan, dan keimanan itu merupakan satu bentuk keyakinan lawan kepada keraguan. Dan kita bermula dengan keimanan kita, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada Tuhan. Kerana apa? Kerana ini yang diajar oleh agama kita. Apabila kita bermula sahaja hidup dalam kehidupan beragama, kita bermula dengan keimanan dan keyakinan. Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu kita sudah kena beriman, mengenal dan mempercayai adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara-perkara ini dalam hal-hal akidah ini banyak yang dipanggil sebagai sam'iyat. Sam'iyat ni maknanya benda yang kita dengar dari pengkhabaran Nabi, pengkhabaran Rasul, dan kita terimanya dengan yakin, tanpa ada sedikit pun ruang keraguan. Dan itu bukan bermaksud kita ni merupakan orang yang tak ada akal ataupun yang tidak berhati-hati dalam memilih kebenaran. Tetapi keyakinan itu berasaskan kepada kuatnya integriti ataupun kebenaran sumber agama yang kita dapat itu, iaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itu dalam akidah kita, antara benda yang ditekankan oleh para ulama usuluddin kita ialah untuk kita mempercayai kebenaran Rasul itu. Maknanya kenal betul Rasul. Paling kurang bila kita kecil-kecil dulu masuk tadika, kita dah diajar tentang sifat-sifat Rasul kan. Dan sifat Rasul itu antaranya sidik, antaranya amanah, antaranya fatanah, antaranya tabligh kan. Empat sifat wajib bagi Rasul itu semuanya menjadikan kita tidak langsung ragu dengan
kebenaran Rasul itu. Sebab dah ada 4 sifat yang begitu kokoh pada Rasul itu yang menyebabkan kita mempunyai keyakinan yang amat tinggi. Dan sebab itu dalam akidah Maulana Syafiq, saya pun dah sebut bahawa para ulama meletakkan syarat akidah ini. Kalau nak benar, dia mesti ada 3 syarat. Yang pertama, dia mesti yakin. Yang kedua, dia mesti benar. Dan yang ketiga, dia mesti berasas. Senang je, ada 3 tu. Yakin, benar dan berasas. Sebab ada orang yang dia yakin saja, Syafiq. Tapi yang dia yakin tu tak benar. Saya cakap contoh hantu 2 minggu lalu. Ramai orang percaya hantu, tapi setakat ni tak ada orang pun yang boleh membuktikan hantu tu wujud kan. Sebut-sebut aja. Kemudian itu bermaksud dia mungkin yakin, dia mungkin ada keyakinan. Tetapi keyakinannya itu tidak ada kebenaran. Dan kalau dia kata benar pun apa yang dia yakin, dia kena ada yang ketiga, iaitu berasas, kena ada dalilnya. Sebab itu dalam akidah kita diajar dalil, sama ada dalil yang bersifat naqli yang kita ambil daripada sumber wahyu, ataupun dalil yang bersifat akli yang kita fikirkan, kita menggunakan kekuatan pemikiran untuk menghujahkan adanya hakikat-hakikat yang tinggi seperti Allah Ta'ala, hari akhirat dan lain-lain lagi. Jadi maksudnya yakin itu merupakan satu syarat yang amat penting dalam akidah kita. Dan para ulama juga menceritakan bahawa yakin ni pun dia ada level-level dia, Syafiq dan Mona. Dia yakin bukan kat mulut je, Syafiq. Saya confident, saya yakin. Sekali datang musuh ke terus cabut kan. Jadi di situ itu bukan yakin. Yakin itu dia mesti para ulama kata dia ada 3 level. Pertama, dia panggil ilmul yakin. Yakin tu mesti berdasarkan ilmu. Ada dalil yang menyebabkan kita yakin. Yang kedua, yang dipanggil ainul yakin. Yakin berdasarkan pemerhatian kita. Bukan sekadar tahu saja, tapi kita dah tengok dah. Dan yang ketiganya dipanggil haqqul yakin. Maksudnya yakin yang berdasarkan pengalaman kita. Saya bagi contoh mudah saja. Contoh biasa tiap hari. Kita baca dalam surat khabar ada orang lemas dekat laut lah, dekat Terengganu lah, dekat mana kan. Yakin kita bahawa siapa yang mandi dekat tempat yang dalam tu akan lemas. Satu hari tu Syafiq balik kampung, pergi tepi laut Penang, tengok orang lemas depan mata. Lagilah tinggi keyakinan Syafiq tentang hakikat lemas tu apa. Sebab saya dah tengok dengan mata kepala saya sendiri lah, Syafiq kata. Kan? Tapi satu hari tu Syafiq sendiri lemas. Tapi dapat diselamatkan lah. Tapi alhamdulillah Syafiq sendiri lemas. Di situ keyakinan Syafiq terhadap apa itu lemas itu sudah di tahap pengalaman, haqqul yakin. Yakin dah. Nampak tak dia punya yakin tu levelnya tinggi. Para ulama kita sikit lagi. Para ulama kita bagi contoh satu lagi, macam syurga. Hari ni kita punya keyakinan terhadap syurga, tahapnya ilmu yakinnya Maulana Syafiq. Betul. Sebab kita baca Quran, para ulama cerita kat kita. Nanti bila kita sampai ke padang mahsyar, Allah Ta'ala akan nampakkan kepada kita syurga. Ketika itu keyakinan kita terhadap syurga itu lebih tinggi dan lebih ni. Dan akhirnya kita minta sangat-sangat kita akan masuk ke dalam syurga. Amin. Dan ketika kita masuk dalam syurga itu, keyakinan kita terhadap hakikat syurga itu sudah sampai ke tahap haqqul yakin kerana kita sudah mengalami kehidupan syurga itu. Jadi itulah dalam agama ni Syafiq dan Mona, dia harus berasas kepada keyakinan dan tidak ada ruang keraguan. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan Doktor di waktu ini kita berehat seketika. Para pendengar terus setia bersama kami. Kita berehat seketika pada waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 01129004 dan juga boleh tinggalkan di FB Live IKIM FM. الصلاة
والسلام عليك عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك عليك يا سيدي عليك يا سيدي عليك يا سيد الأولين والآخرين. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, kita masih lagi menghayati perbincangan ilmu dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, Pengarah Pusat Kajian Syariah Undang-Undang dan Politik Pusat Syarak Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Ya, alhamdulillah masih mencangkan tentang bagaimana menghilangkan keraguan dalam hal agama dan doktor terangkan tadi tentang yakin, ilmu yakin, ainul yakin, haqqul yakin, dan ada satu kaedah fiqhiyah doktor dalam usul fiqh, al-yaqin la yuzalu bil syak, dan mungkin kita nak tahu apa kita nak tahu cabaran dalam kita mencari keyakinan dalam agama ni doktor, bagaimana? Silakan doktor. Silakan. Betul. Kaedah fiqh mengatakan al-yaqin la yuzalu bisyakki. Maknanya kalau kita sudah yakin itu, maka dia tidak akan diganggu gugat oleh syak lagi. Macam kita dah berwuduk misalnya, lepas tu kita katalah maghrib kita dah wuduk, kemudian kita mungkin berehat-rehat apa semua, kemudian kita macam tak pasti kita ada wuduk lagi ke tidak. Kemungkinan kita ada buat perkara-perkara yang batalkan wuduk. Kalau kita tidak yakin, kita kembali kepada yakin yang awal itu, maknanya kita sudah berwuduk. Kalau main ragu-ragu saja, dia susah hidup nanti. Syafiq dan Mona sebab itu kita kalau Syafiq masih ingat ketika itu kita bercakap tentang ragu-ragu yang menjadi penyakit. Itu kita tak nak. Ragu ni dia ada tempat dia. Kita boleh merasa ragu, tetapi jangan ragu itu sudah menjadi penyakit kepada kita, berterusan bersifat ragu. Dan yang lebih bahaya kalau keraguan itu kita bawa kepada hal-hal keagamaan, hal-hal akidah, itu lagi akan berbahaya. Bila kita bercakap tentang yakin tadi Maulana Syafiq, para ulama mengatakan dia mesti bebas daripada segala bentuk keraguan. Dan ragu ni pula dia kata ada 3 level juga. Ada yang kita panggil syak, ada yang kita panggil zon, ada yang kita panggil waham. Yang paling tinggi dia punya keraguan itu dipanggil waham lah. Waham ini dia punya ragu lebih tinggi daripada yakinnya.
Maksudnya kita lebih kepada tidak yakin lah, tidak percaya. Kalau syak tu dia tengah-tengah, 50-50, kita tak pasti. Kita rasa betul ke tidak, dia tengah-tengah. Kalau zon itu dia lebih banyak pasti daripada tidak pasti. Tetapi tiga-tiga ini dalam akidah tak boleh pakai. Semua kena ditolak kerana akidah itu harus berasaskan kepada yakin, iaitu penuh dia punya kepastian itu. Tadi Mona tanya tentang cabaran. Hari ini kita dikelilingi oleh ramai manusia yang berpenyakit dalam konteks keraguan ni, Syafiq dan Mona ya. Para ulama kita dulu bukan tak ada, dulu pun dah ada. Dan para ulama kita dah bahagi dah pun dia punya kategori orang yang ragu ni. Paling kurang ada 3. Pertama dia panggil golongan yang la adriyah. Saya tak pasti. Saya tak tahu. Jadi kalau tanya apa-apa pun I'm not sure. Ada Tuhan ke tidak? I don't know. I'm not sure. Saya tak pasti. Nanti kita tunggulah dah mati nanti Tuhan ada ke tidak. Itulah. Kalau la arif faqad afta yani. Jadi kita takut nanti bila dah berjumpa Tuhan kita dah terlambat kan. Ya, betul. Sepatutnya keyakinan kita sudah datang apabila kita sudah dapat dalil-dalil yang kokoh dari agama kita, khususnya daripada Nabi Muhammad SAW, daripada Al-Quran, kitab yang menjadi panduan kita. Ini kelompok pertama ni dia sering mengatakan saya tak pasti, Maulana Syafiq ya. Jadi dia bahaya tu kalau kita semua kita tak pasti. Hatta kalau di barat itu ahli-ahli ada ahli fikir mereka yang sampai ke tahap dia apa yang ada depan mata kita ni pun pasti ke tidak ada, dia kata. Macam saya nampak Mona dalam video ni dengan Syafiq. Sebahagian mereka kata, betul ke yang kamu lihat tu adalah manusia atau Mona atau Syafiq? Entah-entah itu hanya pandangan kamu sahaja. Orang lain mungkin nampak benda lain kan. Jadi dia meletakkan bentuk-bentuk keraguan yang sampai ke tahap begitu. Sampai dia kata, tak mungkin orang dapat ilmu sebab ilmu tu sentiasa tidak pasti. Yang kedua, ialah kelompok yang dia bercakap tentang, dia panggil Al-Indiyah. Maknanya, ini pada pandangan saya. Dia apa-apa hal pun dia kata, itu pandangan awak, pandangan saya lain. Itu perspektif awak, perspektif saya lain. Ada benda yang kita boleh bagi hujah begitu, Maulana Syafiq ya. Contohnya Syafiq lah, ni bukan Mona. Kalau kita tengok perempuan kan, cantik ke tidak? Syafiq kata cantik lah perempuan tu. Saya kata taklah Syafiq, tak adalah cantik sangat. Sebab apa? Sebab Syafiq kriteria dia berbeza dengan kriteria saya. Dia tengok hidung, saya mungkin tengok mulut ke apa kan. Contoh saja ni contoh saja. Jadi ada subjektiviti kat situ, ada benda yang dari sudut pandang berbeza. Bunga pun begitu juga. Tengok bunga mana yang cantik. Ada yang kata bunga melati, bunga teratai, bunga ros kan. Jadi nampak tak, di situ memang ada ruang perbezaan. Makanan pun macam tu juga. Betul. Syafiq dah pasti dia punya nasi kandang dia. Ataupun rojak Penang dia kan. Saya mungkin masak lemak cili padi. Jadi itu memang ada ruang perbezaan. Tetapi kalau tentang benda-benda kebenaran seperti adanya Tuhan atau tak ada Tuhan, kita ni akan nanti mati akan dibalas oleh Allah Ta'ala ke tidak, itu benda-benda yang sudah qat'i, sudah pasti berdasarkan hujah-hujah yang kokoh. Maka di situ ruang-ruang perspektif tadi tu tak ada. Tak boleh kita mengatakan bahawa pada pandangan saya Tuhan tak ada. Kalau awak nak kata Tuhan ada, itu terpulang pada awak lah. Saya ingat itu satu benda yang amat bahaya. Yang ketiga, Maulana Syafiq, ialah kelompok yang dipanggil Ainadiyah. Ini kelompok yang dipanggil orang yang degil. Ainadiyah. Ini yang selalu kata, aku tak kira. Kau nak cakap apa, cakaplah. Aku tak akan percaya. Macam tu. Padahal kita dah bagi bukti, kita dah bagi hujah, kita dah bagi dalil, kita dah tunjukkan itu, tunjukkan ni. Dia kata, saya masih tak nak percaya. Ini orang yang degil. Ini pun ada dalam kelompok masyarakat. Kadang-kadang kita dah bagi hujah yang cukup kuat, dia masih tak nak terima hanya kerana mungkin hatinya keras, mungkin kerana dia benci dengan orang yang menyampaikan kebenaran tersebut. Maka perkara-perkara ini menyebabkan masyarakat itu jadi keliru. Dan akhirnya keyakinan itu tidak dapat dicari dengan baik. Jadi sebab itulah bila kita bercakap tentang cabaran ini,
kita kena kembali kepada kekuatan agama kita yang dah diajar oleh para ulama kita tentang keyakinan tadi itu. Kita kena bermula dengan keyakinan. Tak mungkin Maulana Syafiq kalau katalah kita nak kata kita nak percaya kepada agama ataupun Tuhan, tak mungkin kita akan kata kalau macam tu kita boleh tak kita semua syirik dulu, kita keluar pada agama dulu, baru kita start bincang ada ke tidak Tuhan. Saya ingat itu bukan cara kita, kerana kebenaran itu sudah nyata dan jelas. Mengapa kita nak masih mencari perkara-perkara yang meragukan, perkara-perkara yang merosakkan keyakinan kita, sedangkan keyakinan itu sudah begitu jelas diberikan kepada kita. Jadi itulah antara cabaran kita pada hari ini. Kelompok ini berada di mana-mana, Syafiq dan Mona. Kadang-kadang yang lebih tinggi pendidikannya, lagi banyak ragunya. Itu yang bahaya. Sebab ada satu kisah ni yang akhir. Imam Ar-Razi, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ini kisah yang masyhur dululah tentang dia. Ketika dia hebat, seorang yang hebat. Dia datang 100 tahun selepas Nabi Muhammad, selepas Imam Al-Ghazali rahimahullah, abad ke-13 macam tu. Dia datang ke satu kampung tu, jadi orang pun datang berkumpul nak dengar syarahan dia kerana ni hebat ni. Tiba-tiba ada seorang makcik tua tu dia kata ni siapa ni? Orang berkumpul-kumpul ni kenapa? Jadi orang kata kat dia, makcik tak tahu ke ini merupakan tokoh besar, tokoh ulama besar. Dia ada 100 hujah tentang adanya Tuhan. 100 hujah dalil adanya Tuhan. Makcik tu kata apa? Agaknya dia ada 100 keraguan, sebab tu dia kena ada 100 hujah. Saya tak ada keraguan, 1 hujah dah cukup dah, dia kata. Jadi nampak tak? Kadang-kala kita perlu 1 hujah yang kuat. InsyaAllah kalau kita ikut, kita percaya, gurunya pun betul, insyaAllah kita akan dapat keyakinan. Tapi kalau kita memang jenis 3 golongan tadi tu, carilah 1000 hujah pun kita tak akan sampai kepada keyakinan, malah kita akan jadi lebih degil lagi. Maulana Syafiq. Wallahualam. Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas pencerahan dan Doktor dan para pendengar. Sekali lagi kita berehat untuk waktu ini. Kita akan kembali selepas ini. Terus setia bersama kami. Wadah ilmu sepanjang hari. Berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM. Inspirasi Inforia berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah masih bersama kami pada waktu ini untuk rancangan Fas'aluna. Ya, kita masih lagi bersama dengan yang berusaha Dr. Muhammad Farid Muhammad Shahran, pengarah Pusat Syarah IKIM, dan kita berada di rancangan Fas'aluna. Tanyalah kami berbincang dengan tajuk bagaimana menghilangkan keraguan dalam hal agama. Okey Doktor, kita nak teruskan dengan soalan berikutnya berkaitan dengan macam mana Doktor kita nak memperkukuhkan keyakinan dan mengelakkan keraguan. Sebab ada juga sahabat kita bertanya, Doktor, hari ini bagaimana kalau kita berdepan dengan orang yang macam seolah-olah free thinker, dia macam ala-ala etis, dan bagaimana kita nak sediakan hujah seperti Doktor sebutkan di awal tadi, Doktor. Okey, terima kasih Syafiq dan Mona. Yalah, macam saya sebut tadi lah, kelompok-kelompok ni ramai. Mereka menggunakan hujah-hujah yang pelbagai untuk menyatakan keraguan kita tentang perkara-perkara yang sebenarnya sudah mempunyai asas yang kukuh dalam agama kita. Malah free thinker tu Syafiq dan Mona, kalau kita ni rajin sikit, kita baca balik karya-karya ulama-ulama kita dulu, terutama sekali ulama-ulama akidah, yang telah memberikan huraian hujah yang cukup kuat tentang adanya Tuhan, maka tidaklah susah untuk kita berhadapan dengan kelompok yang dipanggil free thinker ini. Cumanya kadang-kadang kita sendiri pun mungkin kurang mendalami hujah-hujah yang telah pun ada disediakan oleh para ulama kita dahulu. Maka sebab itu kadang-kadang kita rasa sukar untuk berhadapan dan kita rasa hujah mereka itu kuat. Dan ini bukan ulama Islam sahaja, malah ulama-ulama agama lain, agama Kristian pun, dalam soal adanya Tuhan ini mereka juga sudah menggunakan hujah-hujah akliyah ni begitu kuat dan kokoh. Sir Thomas Aquinas misalnya, itu merupakan antara, dan dia pun memanfaatkan daripada tradisi Islam juga hujah-hujah berkaitan adanya Tuhan. Itu mungkin kita boleh ambil satu tajuk khas nanti tentang
melawan atheist ni atau free thinker ini, Syafiq dan Mona. Cuma kita buat secara umum dulu. Apa kita punya persiapan untuk memperkuatkan keyakinan dan mengelakkan keraguan ini? Pertama, kita harus meningkatkan ilmu lah, pasti meningkatkan ilmu kita. Dan bagaimana cara meningkatkan ilmu ini? Pertama, kita harus mempunyai sumber maklumat, sumber ilmu yang betul. Kalau belajar itu belajar daripada guru yang betul, yang berwibawa, yang mempunyai kekuatan dan kedalaman ilmu, dan dapatkan ilmu-ilmu yang baik daripada mereka. Yang kedua, kita kena ingat ilmu keyakinan ini semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan lupa kita harus memohon doa dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya memberikan kita keyakinan terhadap agama. Hari itu saya dah sebut doa-doa yang penting untuk kita bacakan. Allahumma, misalnya Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kebenaran itu sebagai kebenaran, dan berikanlah aku petunjuk untuk mengikutinya. Begitu juga Allahumma zidna ilma. Ya Allah, tambahkanlah kami ilmu misalnya. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, perdalamkanlah ilmu agama kami, kan. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang sentiasa membolak-balikkan hati, sabitkan, perdalamkanlah, tanamkanlah keyakinan aku ini kepada agamamu. Ini doa-doa yang penting untuk kita minta supaya kita bebas daripada virus. Hari ini kita virus COVID, kan? Tapi sebenarnya virus keraguan ni dah lama dah kena mencengkam dan juga menjangkiti ramai masyarakat. Yang itu juga kita kena minta doa supaya kita dijauhkan. Kemudiannya kita harus ada sifat tabayyun. Hari ini kalau ada berita, ada maklumat, ada apa, cepat-cepat kita cek dulu, kita bandingkan dulu, kita dapatkan pandangan daripada pakar. Adakah perkara itu betul atau tidak? Jangan mudah sangat nak terima, mudah sangat nak share, kan? Kalau tak pasti jangan share. Betul. Dan bersama-samalah dengan orang yang berilmu. Carilah kawan-kawan yang jenis keyakinannya pun kuat. Ini kalau kawan pun cari yang jenis tak pasti juga. Ragu, maka ragulah kita bersama-sama dengan mereka. Dan selepas kita meningkatkan ilmu, kita tingkatkan juga keimanan kita, keyakinan kita kepada Tuhan itu. Kita diajar oleh agama kita, ulama-ulama kita, supaya kita berzikir misalnya. Itu penting itu, supaya sabit kita punya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertahmid, bertahlil kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertakbir, itu semua, kita bertasbih, itu semua merupakan perkara-perkara yang akan memperkuatkan jiwa kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan melakukan ibadah kita dengan yakin dan dengan kuat. Itu antara perkara-perkara lah. Dan yang akhir sekali, elakkan mana-mana ruang yang boleh menjatuhkan kita kepada keraguan. Kalau kita tahu bahawa ada tempat atau kelompok atau website atau buku-buku yang kita ni tak kuat, kalau kita baca mungkin akan meragukan kita, maka awal-awal lagi jauhilah. Tapi kalau kita dah ada persiapan, ilmu dan apa, mungkin boleh kita baca sekadar untuk pengetahuan. Tetapi kalau tidak, lebih baik tumpukan kepada benda-benda yang meyakinkan. Dan pastilah kitab atau buku yang paling tidak meragukan Maulana Syafiq ialah Zalikal Kitabu La Raiba Fih, iaitu Al-Quranul Karim. Yang itulah yang selalu kita kena baca supaya keyakinan kita terhadap agama kita ini kuat, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Semoga ianya tidak ada lagi keraguan dan akan sentiasa menetapkan lagi akidah kita. Ini berkaitan dengan iman ni, doktor, supaya teguhnya iman kita, tiada lagi sangkaan-sangkaan lain, insya-Allah. Insya-Allah meningkatkan yakin kita, insya-Allah. Dan untuk waktu ini, doktor, tinggal sedikit masa lagi untuk kata-kata terakhir. Silakan, doktor. Kita bercakap tentang keyakinan dalam agama, kerana perkara itu amat penting dan itu merupakan prasyarat kepada akidah kita yang kuat. Maka perkukuhkanlah ilmu kita, perkukuhkanlah iman kita, dan carilah ruang-ruang untuk kita memperkuatkan keyakinan kita, dan jauhilah ruang-ruang yang bakal menjerumuskan kita ke dalam keraguan dan juga syak terhadap perkara-perkara yang benar yang datang daripada agama kita.
Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Semoga kita terus berada di landasan yang betul, yang tepat, yang terus juga mendekatkan diri kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada lagi sangkaan lain, tiada lagi dilema apa-apa pun yang mudah untuk memperpesongkan kita, insya-Allah. Kuat iman kita. InsyaAllah. Dan di akhirnya terima kasih banyak-banyak Dr. Farid. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada anda juga yang sama-sama terus serta menerusi rancangan Fas'aluna, dan terima kasih kepada anda yang sentiasa juga hantarkan pertanyaan persoalan. Hantarkan terus kepada kita di alamat email kita sebenarnya, Mona. Kita masih lagi aktif kan? fas@ikimfm.my fas@ikimfm.my. Betul, insyaAllah. Dan juga boleh tonton semula di Facebook Live IKIM FM rancangan Fas'aluna. Ya, terus setia bersama kami di Senasi IKIM Inspirasi Inforiah Islami. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang?